Dia keluar dan dia menuju ke kem Dajjal. Bila sampai, Dajjal di atas bukit. Kem utama tu atas bukit, di bawah ni ramai. Bila sampai, tentera-tentera yang di bawah tangkap. Tanya kepada pemuda ini, pemuda maksudnya orang muda. Kemana? Dia sebut, aku nak berjumpa dengan Dajjal penipu besar. Siapa yang selalu pergi Madinah, antara soalan nanti tanya dekat mutawif, mana pintu-pintu gerbang Madinah. Zaman lah tak ada dah, tanya di mana dia punya sempadan dia. Di sempadan itu jugalah Dajjal, dia boleh pergi sampai situ je. Di keliling kota Madinah ni, Masjid Nabawi, kota Madinah tu, di keliling tu ada border. Zaman dulu dia ada gerbang-gerbang dia. Sampai situ dah Dajjal boleh pergi. Dia sampai, kemudian dia akan patah balik. Kemudian dia buat camp. Kemudian bila dia tak boleh masuk ke dalam kota Madinah, kita pun rasa lega. Ada tempat untuk berlindung. Mekah, Madinah, Baitul Maqdis. Ada riwayat yang kuat, Mekah, Madinah, Dajjal tak boleh masuk. Alhamdulillah boleh berlindung dalam kota Mekah, Madinah. Sebab kalau bertemu dengan Dajjal, dipegang oleh Dajjal, dicakap oleh Dajjal, maka kemungkinan besar dia akan kufur dan murtad buat selama-lamanya. Yang tu belum lagi tuan-tuan, itu belum lagi dibelah oleh Dajjal. Belum lagi ditawarkan ketulan emas oleh Dajjal. Itu antara dugaan bila berhadapan dengan Dajjal. Maka semua orang nak selamatkan diri. Orang yang ada ilmu, umat Nabi Muhammad yang ada ilmu, dia akan selamatkan diri. Mekah, Madinah. Tiba-tiba duduk dalam kota Mekah, duduk dalam kota Madinah, bumi Mekah dan bumi Madinah bergegar. Waktu tu Dajjal ada di luar kota Madinah, di atas sebuah bukit. Tanya mutawif, bukit mana? Waktu tuan-tuan duk travel pergi Masjid 7, travel pergi makan di, kan, makan di situ, makan di sini, cari jubah, cari kurma tu kan. Waktu tu tanya, mana satu bukit yang Nabi sebut yang akan dijadikan kem pertahanan dan kem tentera Dajjal? Bukit tu hari ni tidak kosong. Bukit tu ada landasan kapal terbang mini hari ni. Seolah-olah disediakan bukit tu. Adalah bangunan sikit atas bukit. Bukit tu tak ada khilaf, memang ulama tunjuk bukit tu. Dia tak sama macam tempat yang Nabi Isa nak turun. Nabi sebut Nabi Isa akan turun di masjid di dalam Dimashq. Dia akan turun di sebuah menara putih. Masjid itu di timur Dimashq. Masjid mana? Tak tahu. Tapi yang bukit ni, itu cerita Nabi Isa, itu di Syria tu. Bukit ini yang ulama tunjuk, bukit ni, bukit sekian. Tuan-tuan yang nak ke umrah ni boleh. Cuma hari ni mutawif muda-muda, umur 20, saya pernah jumpa yang umur 20. Seronok boleh pergi umrah free. Tapi bila jemaah tanya, rumah Rasulullah pun tak tahu di kota Mekah. Mutawif bawa umrah 18 kali, 6 kali, 12 kali. Bukan kita menghina, saya nak beritahu, bila jadi mutawif kena isi haram, halal, sah, batal, kan? Dan tempat-tempat
yang utama di Mekah Madinah ni kan. Subhanallah. Kemudian bumi Mekah dan Madinah bergegar. Isyak jam berapa? 8.35. Waktu Dajjal dan tentera dia duduk di atas bukit ini, bila bumi Mekah dan Madinah bergegar, tuan-tuan, Dajjal dan tentera-tentera dia serta pengikut-pengikutnya berada di atas bukit dan di bawah. Penuh. Kemlah sebab bukit tu mungkin muat 2-30 ribu orang tentera je, bawah penuh. Bergegar bumi Mekah dan Madinah, kata Rasulullah, maka keluarlah ketika itu daripada bumi Madinah kesemua munafiknya dan kesemua fasiknya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tuan-tuan faham tak ni? Maka keluarlah kesemua munafiknya dan kesemua fasiknya yang duduk dalam bumi itu. Munafik dan fasik takkan berada dalam bumi Madinah. Dia tak boleh kekal. Dia panas. Dia keluar. Fasik ni macam mana Ustaz? Fasik ni simple tuan. Orang yang buat dosa besar dan tak pernah bertaubat. Dia Islam, dia tak pernah murtad. Dia tak pernah murtad. Dia Islam, tapi dia buat dosa besar, dia tak pernah bertaubat. Tak jelas Ustaz. Orang yang tinggal solat dengan sengaja. Tak ramai kot Ustaz. Malaysia tak ramai, 80% sahaja. Boleh Google sekarang. Berbelas-belas kajian dan penyelidikan yang dibuat oleh orang perseorangan dan jabatan di Malaysia ni tak ramai yang tinggal solat 80%. Saya guru sekolah, lebih 200,000 orang pelajar saya jumpa sekolah menengah, saya ceramah. Sekarang tak dah, sangat sibuk. Dulu waktu awal-awal balik Syria, budak universiti pun lebih 200,000 yang saya jumpa. Tuan-tuan sebutlah universiti mana, semua saya sampai, Alhamdulillah. Kecuali Perlis tak bagi saya masuk. Universiti Perlis panggil saya, 2-3 universiti. Dapat tahu kat pada pusat Jabatan Agama ni, mufti dia, yang dia tak bagi masuk. Alhamdulillah, ruang dakwah luas, sangat luas. Ratus ribu saya jumpa. Tuan-tuan, majoriti tak solat. Tiap-tiap kali masuk sekolah menengah, selepas mengucap beramai-ramai, saya akan tanya dengan jujur, berapa yang solat dalam dewan ni? Pelajar sekolah menengah selalu ramai. Paling ramai saya jumpa pelajar sekolah menengah 1,800 orang satu sekolah. Tingkatan 1 sampai tingkatan 5, ramai. Yang tak solat selalunya kalau sekolah menengah okey sikit, 90% tak solat. Dia lagi tinggi daripada hak kajian tadi. Hak kajian tadi 80. Yang tu termasuk orang tua. Kalau sekolah menengah lagi power, bilangan dia lagi hebat, lagi memberansangkan. Selalu memang 90% lah. Tuan-tuan tak payah tanya dia malu tak malu, memang dia tak malu untuk mengaku. Kalau pernah berzina, tak pernah berzina pun dia mengaku, tak pernah solat. Dalam kelas kita tanya berapa yang pernah berzina pun dia tak malu untuk angkat tangan. Kalau tak pernah solat, lagi dia tak heran lah nak mengaku. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bergegar bumi Madinah, keluar Nabi kata kesemua fasiknya dan kesemua fasik munafiknya. Kemudian dia bergegar kali kedua, dia bergegar kali ketiga, tidak berbaki dalam bumi Madinah dan bumi Mekah kecuali orang soleh sahaja. Orang soleh sahaja. Yang lain semua keluar bergabung dengan Dajjal. Kemudian keluar seorang pemuda. Teringin saya jumpa dengan pemuda ni. Bukan Imam Mahdi. Ini bukan cerita Imam Mahdi, tuan-tuan. Cerita Imam Mahdi kena tajuk ceramah asing 2 jam. Tuan-tuan nak dengar, panggillah siapa-siapa ustaz pula kan.
Satu orang pemuda yang disebutkan oleh Rasulullah antara pemegang penyaksian terbesar di padang mahsyar kelak, dan dia pemuda kurun ini. Bukan saya sebut tahun 2000, maksudnya pemuda akhir zaman ni yang belum keluar. Pemuda ini belum keluar, kerana pemuda ini satu-satunya pemuda yang berani bertempur secara berhadapan dengan Dajjal. Dia ni azan kah? Oh, tidak. Satu-satunya pemuda yang berani bertempur dan berhadapan dengan Dajjal. Nabi sebut pemuda ni hari Dajjal itu dia keluar daripada bumi Madinah. Saya ringkaskan. Hari Dajjal tu dia keluar. Ni dah waktu selesai hadis Yaumul Khalas. Hadis tadi, selesai orang munafik keluar, orang fasik keluar tu, pemuda ni dia keluar seorang. Dan tuan-tuan jangan ikut cara pemuda ini, kerana Nabi sebut dalam hadis lain, bila mana Dajjal keluar, mesti jauhkan diri daripada Dajjal. Mesti. Pemuda ni lain, kisah dia kisah yang Nabi puji, dan kisah dia yang dibenarkan. Macam-macam pendapat lah tentang pemuda ni. Ada yang sebut Nabi Khadir lah, macam-macam. Okay, kemudian dia keluar dan dia menuju ke kem Dajjal. Bila sampai, Dajjal di atas bukit. Kem utama tu atas bukit, di bawah ni ramai. Bila sampai, tentera-tentera yang di bawah tangkap, tanya kepada pemuda ini. Pemuda maksudnya orang muda. Kemana? Dia sebut, aku nak berjumpa dengan Dajjal penipu besar. Bila dia sebut Dajjal penipu besar, tentera-tentera yang 2-3 orang ni, tentera Dajjal, wallahu a'lam siapa, dia sebut, kenapa kamu tak sebut Tuhan kami? Maka mereka ni pun pegang dia nak bunuh. Ada satu tentera beritahu, jangan bunuh dia, kerana Tuhan kita ada berpesan. Tuan nampak saya sebut perbualan ketika itu kepada Dajjal, panggilan ketika itu kepada Dajjal ialah Tuhan, wahai Tuhan kami. Isu dia cukup besar, iaitulah syirik dan murtad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian satu orang ni beritahu, bukankah Tuhan kita dah berpesan? Tuhan kita dah beritahu jangan bunuh, dia saja yang boleh bunuh. Oh betul. Marah sangat, tak sabar nak bunuh. Maka heret dia ni naik atas bukit. Ini hadis sahih. Bawa ke atas. Bila dah bawa ke atas, menghadap Dajjal. Bila menghadap Dajjal, ayat pertama Dajjal, kenapa tak mengaku aku Tuhan? Ingat tuan, bahaya tuan. Siapa mengaku dia Allah, dia Tuhan, Dajjal itu Tuhan, maka orang itu akan hidup semewah-mewahnya. Mewah tak? Hidup jadi mewah. Kemudian pemuda tu cakap dengan penuh berani. Dia kata, wahai semua umat Nabi Muhammad, yang waktu tu ada pengikut Dajjal waktu tu, dia inilah Dajjal penipu besar yang diberitahukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jangan percaya dia. Dajjal pun marah. Dajjal bunuh dia. Ini saya ringkas. Dajjal bunuh dia dengan satu alat. Wallahu a'lam. Bila Dajjal belah badan budak tadi, yang bahagian kanan terpelanting sejauh tombak dibaling, bahagian kiri terpelanting sejauh tombak dibaling. Senjata yang dia guna tu, bila dia belah tengah, yang kanan tu terpelanting macam tu. Nabi sebut ramyatal gharaq dalam hadis. Ramyatal gharaq ni nak bagi tahu cebisan kanan tu
terpelanting ke kanan sejauh satu tombak di baling. Berapa meter? Lebih kurang lah 30 dah. Lebih tombak lebih. Kemudian Dajjal pun berjalan di tengah. Dia pun berpaling ke belakang menghadap pengikut dia. Dia pun tanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku beritahu aku ni Tuhan kalian? Dia boleh bunuh macam tu je. Dia bunuh terpelanting. Kemudian dia tanya, in ahyaituhu, kalau aku hidupkan budak ni, famadha taqulun, apa kalian nak kata kat aku? Maka pengikut dia ramai-ramai kata, tentulah kamu Tuhan yang hebat. Maka Dajjal pun sebut, qum. Berapa lama tuan-tuan Dajjal pergi bertapa di gunung untuk hidupkan balik? Berapa tahun? 1 saat tak perlu bertapa di gunung. Dia sebut satu kataan je, qum. Bersambung-sambung badan ni. Maka budak tadi hidup. Lalu Dajjal kata, bukankah aku Tuhan kamu? Maka budak tu sebut, kamulah Dajjal, penipu besar yang disebutkan oleh Muhammad Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Maka Dajjal pun datang mendekati dia. Dajjal baringkan dia. Dengan kasar lah, baringkan dia. Keluarkan pisau. Nabi sebut pisau, saya sebut pisau. Keluarkan pisau ataupun senjata untuk potong leher dia. Allah tukarkan leher budak ini. Ataupun satu lagi riwayat, seluruh badan budak ini menjadi nuhas, tembaga, keras. Karamah dia lah, karamah budak ni menjadi nuhas, tembaga. Lalu Dajjal tak boleh nak bunuh dia. Budak tu pun bangun dan budak tu pun kata, wahai Dajjal, penipu besar, mulai hari ini kamu takkan boleh bunuh lagi mana-mana umat Muhammad SAW. Takkan boleh bunuh lah. Maka Dajjal pun angkat, lemparkan budak itu di dalam api. Api itu ialah air yang sejuk. Kemana sahaja Dajjal pergi, dia akan bawa dua benda ni wajib. Api yang menyala, sungai yang mengalir. Benda apa tu? Wallahu a'lam. Tapi Nabi pesan satu je. Ketika mana kamu melihat api yang menyala dan sungai yang mengalir, maka pilihlah api yang menyala itu, kerana di dalam api itu adalah sungai yang mengalir. Nabi pesan, dua benda ni akan dibawa oleh Dajjal ke mana sahaja dia pergi. Saya pun tak tahu, orang ulama pun macam-macam tafsiran. Wallahu a'lam. Api, sungai. Ketika diberi pilihan oleh Dajjal, Nabi kata, Nabi sebut, pilih api itu, kerana di dalam api itu sungai yang mengalir.